العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengkurniakan kita nikmat. Mudah-mudahan nikmat yang dikurniakan sama-sama kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita dalam kumpulan hamba yang bersyukur. Begitu juga berselawat dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan membanyakkan berselawat dan menghidupkan sunnahnya, kita layak mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi surau, Al-Jatuhan Kuasa seluruhnya, Imam, Bilal dan seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat meneruskan lagi ibadah kepada Allah dan mengisi masa yang dikurniakan dengan lebih bermanfaat dengan pelbagai-bagai ibadat, dan mudah-mudahan ia akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla. Pada malam ini tazkirah ringkas kita mengambil daripada surah Al-Asr, daripada surah yang 103 di antara 114 surah yang ada. Surah ini terdiri daripada 3 ayat yang semuanya lazim ke atas kita, tetapi ternyata dari pendeknya ayat itu mengandung pelbagai makna yang tersirat, yang diharapkan menjadi kebaikan ke atas kita bersama. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam firman-Nya surah Al-Asr, terdiri daripada 3 ayat yang dikategorikan juga surah ini sebagai surah Makkiyah, turun ketika baginda masih lagi berada di kota Makkah. Ayat ini menceritakan tentang kelebihan yang disumpahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang Allah bersumpah di dalamnya. Ketika seseorang dalam dunia ini kategori mempersiakan sumpah ini, maka tergolonglah ia dalam kategori manusia yang rugi. Allah firmankan, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya Allah sebut insan, sesiapa sahaja yang dikategorikan insan, yakni semua manusia yang terdiri daripada tua maupun muda, yang selagi ia masih dalam dunia. Sehingga innal ini sebuah satu ungkapan yang dikategorikan dalam, kalau ia diperbincangkan dalam mufassir, adalah sebuah kalimah yang bukan hanya nanti, dia bukan kalimah-kalimah yang tidak ada ketegasan, tapi inna adalah sebuah kalimah yang pasti, yang confirmlah kamu. Kalau kamu tidak buat apa yang tengah Allah ingatkan sumpah ke atas masa, confirmlah kamu, Allah sebut, akan menjadi insan yang merugi. Insan dalam Al-Quran, di dalam pelbagai surah, Allah sebut dalam Quran lebih kurang hampir 66 kali diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Kenapa? Dalam setiap manusia gelaran sebut untuk kita, ada sebut manusia kan, ada sebut insan. Ianya juga ada 6 sebutan untuk menggambarkan manusia itu. Contoh Anas, apa lagi, Bani Adam, ya. Yang paling sempurna ketika Allah mengatakan dalam kalimah insan. Sebab insan ni ia adalah seluruh yang ada pada manusia itu, dari hujung rambut sampai hujung kaki. Dan masa yang diperuntukkan disumpahkan oleh Allah, dia tidak terikat. Dia bukan hanya waktu zuhur, waktu muda. Tak, dia bermain di antara waktu seseorang itu ditiupkan ruh oleh Allah pada saat dia berada di alam rahim pada umur 4 bulan, sehinggalah tibanya ajalnya, ghargharahnya sampai ke kerongkong, adalah ia bermain dengan masa yang Allah sumpah. Seorang yang bernama insan yang mempersiakan masa yang digunakan, Allah pastikan innal insan lafi khusr, confirm kamu akan rugi. Siapa dia? Sesiapa yang mempersiakan masa. Kalau muda ia persiakan, dia mungkin akan menyesal di hari tua. Jika di dunia ia persiakan masa, confirm ia akan rugi nanti di akhirat. Jadi perkataan kalimah innal adalah kepastian yang mutlak akan berlaku sebuah kerugian kepada insan, yakni manusia, sama ada muda ataupun Tuhan ataupun tua. Tentang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang perlu kita buat sehingga kita tidak termasuk dalam kategori yang mempersiakan dan confirm dalam kumpulan yang rugi. Sebab tuan-tuan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, jika kata rugi ni semua orang tak suka. Ya, kalau kita kata rugi, dan kalau kita andaikan sebuah andaian macam ni, tuan-tuan rugi kalau tuan-tuan duduk dekat ni, apa namanya, Putrahai. Ada orang kata, tuan rugi duduk dekat Putrahai, baik tuan duduk dekat Putrajaya. Kita rugi hanya duduk di sini. Kalau kita duduk Putrajaya, kita tak rugi. Itu manusia yang mengatakan. Ataupun tuan rugilah duduk KL, baik tuan duduk Kelantan, lagi best. Kita boleh menghindar, kita boleh pergi supaya kita jangan termasuk kata orang yang rugi, pindah kita. Ataupun orang kata, tuan akan rugi duduk dekat Malaysia, baik tuan pergi dekat Australia, Amerika, tuan akan berjaya. Okey, kita boleh pergi, kita boleh lari supaya kita tak nak dalam kumpulan orang yang rugi. Tapi ni yang mengatakan kita rugi bukan manusia, bukan title yang dibuat oleh makhluk. Kalau makhluk macam kita tadi, kita boleh pergi, tak naklah aku dalam kumpulan rugi, baik aku keluar dari Putrahai, aku Putrajaya, biar aku tak rugi. Tapi ni tak ada tempat. Allah sendiri yang mengatakan innal insana lafi khusr, kamu akan rugi. Yang mengatakan ni Allah, dah tak ada tempat kita nak pindah lagi dah. Kalau kata Allah rugi, kita sampai, okeylah kita kata di dunia ni kita tak rugi, tapi sampai masa di saat manusia tiada kuasa, disitulah kerugian nyata yang ada di depan mata kita, tuan-tuan. Bila sampai dalam kubur, kamu nampak kan kamu rugi? Dulu kamu persiap. Ketika kita menanti titian sirat pada mahsyar, semua penantian yang panjang itu terbukti akan kerugian kerana masa yang tidak diperguna sehabis baik. Jadi Allah yang memberi ingat kamu akan rugi, kecuali kamu punya formula yang mengikut acuan yang Allah mahu, kamu akan keluar daripada konteks kerugian yang disebut oleh Allah. Illa, semua orang faham, kecuali Allah sebut kamu tak rugi kecuali amanu. Ni tips yang pertama yang Allah sebut, kecuali kalau kamu dalam diri ada kepercayaan yang tinggi kepada ilahi Rabb.
Kepercayaan ini yang menyebabkan kita terkeluar daripada konteks orang yang confirm rugi. Dan keimanan inilah yang mahal harganya, kerana iman tidak dapat diperjualbelikan ataupun diwariskan. Kerana iman hadir atas rahmat dan cinta Allah yang disemat ke dalam hati hamba-hamba yang terpilih. Oleh karenanya, tuan-tuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita lahir sahaja kita sebagai orang Islam. Kita ditumpangkan di rahim ibu kita yang muslimah. Kita hidup dalam persekitaran orang-orang yang kuat ibadah. Ya, wajar keimanan kita semakin tebal dan semakin kuat. Dan ini yang perlu kita pertahankan, kerana iman adalah hadiah terbesar yang menyebabkan seseorang layak untuk disenarai pendekkan, terhindar daripada kerugian di akhir zaman, kerugian di saat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana imanlah yang menyebabkan seseorang itu dapat perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman, ada soalan, mana lebih dia beriman tapi dia jahat, sedangkan dia tak beriman tapi dia baik. Ini selalu dibanding-bandingkan. Dia beriman tapi dia jahat, buat benda-benda. Kenapa dia masih akan boleh ke syurga? Sedangkan dia tu tak beriman tapi ya Allah baiknya, sedekah mana-mana, merata-rata. Kita kena faham konsep untuk selamat hanya iman, beriman. Walaupun dia bukan orang baik sekalipun, dikatalah dia buat jahat, dia buat ni, selagi masih ada iman, Allah masih boleh selamatkan dia dari neraka, cuma dengan cara yang mungkin panggang hukum dan sebagainya. Tapi orang yang tidak beriman, dia tidak akan mendapatkan perlindungan itu di akhirat. Tapi untuk di dunia, ya. Sebab cara dia berinteraksi kebaikan itu di dunia. Sedangkan iman, konsekuensinya adalah untuk alam yang seterusnya. Sehingga kalau orang yang beriman, yang mengamalkan imannya dengan ciri yang kedua, yang ketiga Allah sebut nanti yang dalam firman ini, sempurnalah iman. Tapi kalau tahap masih dia beriman sahaja, belum baik, dia masih punya peluang juga dalam untuk ke syurga Allah. Tapi jika dia tidak beriman, dia baik, Allah pun akan beri kebaikan itu di dunia. Allah tak mengambil kira juga ketika dia baik di kat dunia. Allah Maha Rahman, Allah juga memberikan rahmannya kepada mereka-mereka yang baik. Tapi bila cerita tentang hubungan akhirat nanti, hanya keimanan yang tidak rugi. Jadi kalau dia baik dekat dunia, Allah akan balas di dunia. Jadi kalau ada orang soal, mana lebih baik? Dia beriman tapi jahat, orang yang tak beriman tapi baik. Lebih baik orang yang beriman lagi, sebab dia punya konsekuensi akan baik ke akhirat, akan punya kebaikan untuk bertemu dengan Allah. Tapi mana lebih baik? Kalau lebih baik, mestilah amanu illal ladina amanu wa amilus salihat. Ini jauh lebih baiklah. Kalau untuk tahap yang seterusnya, bukan hanya dia beriman, untuk selamat juga dalam kategori wa'amilus salihat, buktikan dalam perkara-perkara amal-amal baik. Bukan hanya sekadar saya beriman. Pembuktiannya apa? Kena ada amal baik, amal salih, amal yang berhubungan dengan kebaikan. Dan apa yang kita buat pada detik ini, satu bentuk proses mempercepat lagi kita dalam kategori iman dan amal salih. Kita selari dengan itu. Apa yang kita buat malam ini, apa yang kita buat sebelum ini, adalah lambang cinta, lambang keimanan kepada Allah. Kita berpuasa pada pagi hari sampai ke petang. Lemah ni dah tubuh badan dah 20 hari. Tapi kita masih kekuhkan tubuh kita, jasad kita untuk hadir ke rumah Allah. Walaupun cuaca
yang tidak menentu, tapi kerana yang dimainkan adalah iman. Ya, jasad lemah sekarang ni mulai lemah, tapi iman kita berkobar-kobar sekarang ni tuan-tuan, yang menyebabkan kita mampu dan masih mahu lagi buat amal. Amal salih pula itu, bukan amal salah, amal salih, amal baik di dalam bulan Ramadan. Tahniah, kita telah mengamalkan dua perkara yang hebat di dalamnya untuk mengisi Ramadan yang dipinjamkan oleh Allah SWT. Sebab kita ni termasuk kategori orang yang bersikeras untuk mendapatkan Ramadan. Kita pohon balighna, sampaikan kami Rabb. Kita pinta. Kalau tak, bukan kita yang pinta, kita tukang amin untuk imam minta. Dan ternyata Allah Maha Rahim, Allah beri kita jumpa dengan Ramadan. Dan jumpa dengan Ramadan bukan sehari dua, dah fasa yang kedua, masuk pada fasa yang terakhir dalam Ramadan. Apanya lagi yang menyebabkan kita kena berlama-lama menunggu lagi? Tak perlu tunggu dah, sebab masa yang Allah sumpah dia takkan berundur. Masa itu meliputi masa yang Allah sebut tu setahun, bulan, minggu, jam, detik ataupun saat. Semua yang beredar pada masa Allah Azza wa Jalla sumpah. Banyak firman Allah mengenai sumpah. Contoh, wal fajr, wal qamar, ataupun wal ardi. Tapi bila berkenaan dengan wal asr, dia tidak nampak secara bentuk fizikal. Kalau wal qamar, wal najmi, bulan demi bintang, demi matahari, kita boleh nampak ianya besar. Tapi jika wal asr, demi masa, ternyata jauh lebih besar daripada sumpahan yang disebut matahari, bulan, bumi, langit. Kerana itu tidak punya batas waktu selagi kita masih berada di dunia. Dan yang terakhir tuan-tuan, kenapa kita akan selamat daripada kerugian selain kita teguhkan keimanan, perbanyak amal salih, kita kena watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Kita berpesan-pesan kepada sesiapa sahaja di antara kita, ya, kalau kita dah baik, kita tak naklah masuk syurga seorang-seorang, kita sampaikanlah kepada sesiapa yang berhampiran dengan kita. Kalau kita sebagai ayah, takkanlah kita nak masuk syurga seorang-seorang yang syurga tu luasnya seluas mata memandang, seluas langit dan bumi. Kalau kita main bola seorang-seorang, penat kita, tuan-tuan. Kita nak ajak sekampung, kita nak ajak ahli keluarga kita gabung sekali. Macam mana? Dengan berpesan-pesan supaya mereka menggunakan masa untuk kebaikan pada dunia dan akhiratnya. Dan begitu juga berpesan-pesan untuk kesabaran dalam menghadapi, mengharungi kehidupan ini. Dah kalau dalam sabda Nabi yang lain ada disebutkan, tuan-tuan, penyebab seseorang dapat perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla ketika dalam diri seseorang itu berlaku adil dalam menyikapi kehidupan. Maknanya, kadang-kadang kesabaran ini mudah disebut, tapi bila berlaku kena batang hidung sendiri mungkin agak sukar. Tapi untungnya kerana ada pesanan, nasihat yang disampaikan oleh orang-orang yang dekat dengan kita ni, kita boleh sabar. Kerana orang yang dapat mengawal emosi ketika berlaku sesuatu yang takdir tidak diingini, orang ini termasuk dalam kategori Allah hindarkan daripada azab neraka Allah, azab yang perih yang Allah kurniakan kepada penerhaka di dunia. Oleh kerana itu, tuan-tuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sumpah yang Allah sebut demi masa ini adalah satu perkara yang patut untuk kita pertimbangkan juga, ya, kerana orang yang banyak masa dekat dunia ini, mereka akan disoal siasat oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah bersumpah demi bulan, demi matahari, demi bintang, demi langit, demi bumi, ia tiada soalan nantinya. Tapi jika demi masa, setiap insan
akan disoal atas sumpah yang Allah sebutkan ini. Sumpahan yang tentang langit dan bumi tiada soalan untuk kita. Tapi sumpahan yang disebutkan tentang masa, setiap insan yang merasa insan, ia akan disoal oleh Allah SWT. Kalau ia menggunakan masa yang cukup baik, insya-Allah mudah sahaja jawapan keluar daripada mulut kita. Tapi jika ia dipersia, percayalah kita akan sukar. Sukar untuk apa? Sebab kita dah rugi, muflis lagi dah Allah siap-siap sebut. Ketika kita di padang mahsyar, sukar, kita payah, kita rugi, kita di titian sirat yang nipis, rugi, kita tak ada bala bantuan. Oleh kerana itu, carilah bantuan sehabis baik dekat dunia, isilah sehabis baik masa yang ada, kerana masa tak boleh diundur. Masa kita, kata Al-Qarni, masamu ialah hari ini, waktu ini ialah masamu, inilah harimu. Hari kemudian dah lepas dah. Hari akan datang masih lagi rahsia Allah. Kalau terima, kalau jumpa rezeki, tak jumpa tak pasti lagi. Tapi yang pastinya harimu ni dia detik ni. Jadi siapa yang hidup dalam Ramadan detik ini, yang persiakan, rugilah dia. Yang mengambil kesempatan, untunglah dia, dan tergolonglah dia dalam kategori diselamatkan oleh Allah SWT. Demikian sahaja tuan-tuan yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini dengan menggunakan kaedah yang baik, walaupun kita punya perancangan masing-masing. Setiap orang ada agenda dia masing-masing, tapi itu bukan prioriti utama dulu. Sebelum kita selesai ibadah, tunggu dulu. Ada yang mungkin sebahagian dari kita dah rancang lah. Kalau tempat saya tuan-tuan, kalau saya balik dalam pukul 11, penuh jalan tu dengan orang-orang mengayuh basikal. Pukul 11 ni tuan-tuan. Tapi mereka dah rancang sebelum mereka pergi untuk basikal, mereka dah selesaikan dulu tanggungjawab kepada Allah, tarawih dulu, ibadah dulu dan sebagainya. Sebab kita sempat bersembang juga, pukul berapa keluar? Oh, kami dah solat dulu Ustaz, kami dah buat ni dulu Ustaz. Sehingga saya kata okey, yang pentingnya agenda-agenda yang dirancang untuk dunia, pastikan ada di dalamnya ibadat terlebih dahulu. Sebab jika iman itu tidak dibawa, ibadah itu tidak ada, takut-takut ia menjadi sebuah keseronokan dunia semata, yang ketika kita balik nanti dekat dunia, terdepan di akhirat, kita betul-betul rugi, tak bawa apa-apa. Kalau kita ada lebih dekat dunia, pastikan kelebihan itu kita guna pakai untuk akhirat nanti, sehingga kita balik di dunia, balik daripada dunia ini, masuk ke dalam alam seterusnya, kita tidak tergolong orang yang muflis ataupun rugi. Mudah-mudahan Allah sayang kita, Allah beri kita kekuatan istiqamah melakukan ibadah, amal salih, dan sampaikan kepada ahli keluarga dan kawan jiran kita supaya mereka juga sama mendapat kebaikan dan mereka terhindar daripada kerugian yang telah Allah sumpah di dalamnya. Wallahu a'lam. Yang benar semua daripada Allah SWT, yang lemah atas diri saya sendiri. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.